rasionalisme. Rasionalisme telah muncul sekitar abad ke-17 dan 18. Ianya berasal dari bahasa Latin iaitu ratio yang bermaksud sebab. Rasionalisme berpegang akal merupakan sumber pengetahuan dan kebenaran. Objektif kajian rasionalisme. Nombor 1. Membantu umat Islam dalam mengenal pasti apakah itu rasionalisme dengan lebih terperinci. Nombor 2. Mengenal pasti impak rasionalisme terhadap umat Islam di Malaysia. Aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah pemahaman falsafah yang menyatakan bahawa akal adalah alat yang paling penting untuk memperoleh pengetahuan. Heraclitus ialah perintis awal dalam rasionalisme yang meyakini bahawa akal adalah sebagai sumber ilmu. Beliau menyatakan bahawa akal manusia dapat berhubung dengan akal ketuhanan yang boleh memancarkan sinaran cahaya Tuhan dalam diri manusia. Aliran ini semakin berkembang apabila Isaac Newton mengemukakan pandangan baharu terhadap kehidupan dan dunia. Menurut beliau, fizik tersebut terdiri daripada bahagian-bahagian kecil atom yang berhubung antara satu sama lain berdasarkan hukum sebab dan akibat. Rasionalisme telah memerintah tamadun Yunani sehingga zaman Hellenisme. Aliran idealisme yang dipelopori oleh Baruch Spinoza dan Gottfried Leibniz adalah salah satu aliran moden yang bersandarkan kepada rasionalisme. Ciri-ciri rasionalisme. Rasionalisme menggunakan akal dalam bidang agama pada kebiasaannya adalah untuk mengkritik ajaran agama. Ajaran agama akan dikritik jika tidak boleh diterima pada akal. Dalam bidang falsafah, rasionalis akan menggunakan logik akal yang mereka terima sebagai satu pengetahuan untuk dirinya bagi meneruskan hidup yang telah memperoleh ilmu pengetahuan. Dari segi ideologi dan juga tujuan, aliran rasionalisme mempunyai persamaan dengan aliran humanisme dan etisme. Ianya kerana mereka bertujuan untuk menyediakan sebuah idea bagi pembincangan berkaitan hal kemasyarakatan dan falsafah di luar kepercayaan dan perkara gaib. Berfikir, akal yang digunakan bukan sahaja untuk memperoleh pengetahuan, bahkan akal juga menguji pengetahuan yang sedia ada. Rasio bermaksud benar. Rasionalis mempercayai dengan akal yang telah diciptakan akan adanya kebenaran dan tidak mungkin kebenaran itu didasarkan pada suatu penipuan. Tokoh-tokoh rasionalisme. Tokoh yang pertama ialah René Descartes daripada negara Perancis. Dijulukan sebagai bapa filsafat Eropah moden, tamat pengajian dengan sarjana serata 1 dalam bidang hukum, seorang yang mempersoalkan berkenaan ilmu alam dengan ilmu matematik. Antara pemikiran beliau ialah akal sebagai sumber utama. Indera adalah suatu penipuan. Manusia memiliki akal untuk berfikir secara logik. Sebagai contoh, apabila kita sedang melihat matahari, seolah-olah matahari mengelilingi bumi. Pada kenyataannya, bumi yang mengelilingi matahari. Seterusnya, kebuktian bahawa Tuhan itu wujud. Terdapat 3 bukti iaitu manusia bersifat terbatas, ontologis eksistensialisis dan pembuktian yang lampau. Tokoh yang kedua ialah Gottfried Wilhelm Leibniz dari negara Jerman. Dari kecil, beliau sering membaca buku di perpustakaan, menamatkan pengajian dalam logika dan undang-undang klasik. Kemudian, beliau mendapatkan ilmu di sebuah penempatan masyarakat ahli kimia di Newbridge. Di sana, Leibniz memperolehi banyak kebenaran berkenaan ilmu matematik dan logik akal. Antara sumbangan beliau ialah dalam bidang perubatan beliau menghasilkan mikroskop. Dalam bidang matematik pula, penghasilan sistem binari. Juga penulisan manuskrip berkenaan kajian pengetahuan hakikat dan makna, mazhab baru tentang alam dan juga hubungan substansi. Kesan baik rasionalisme.
Terdapat beberapa pihak telah menolak teori rasionalisme ini dan tidak diterima pakai kerana ilmu falsafah ini tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Falsafah ini juga menggunakan akal semata-mata dalam menetapkan ilmu. Namun, terdapat kebaikan dalam memahami teori ini, antaranya dapat mendorong manusia menggunakan akal secara optimum. Ini dapat mendidik manusia menggunakan akal dengan baik bagi menentukan hukum baru. Sebagai contoh, hukum penggunaan arak dalam Islam digunakan pakai untuk hukum penggunaan dadah kerana mempunyai kesan sambungan yang sama iaitu merosakkan akal. Selain itu, rasionalisme juga menyumbang dalam era teknologi industri dan informasi. Teori ini digunakan pakai dalam mencipta teknologi baru setanding dengan era moden kini. Ini bagi memudahkan seseorang mendapatkan maklumat dan berhubung dengan orang lain. Ilmu ini digunakan pakai dalam penciptaan telefon bimbit. Di samping itu, ideologi ini dapat memberi sumbangan yang besar dalam perkembangan ilmu moden. Ia dapat membantu dalam meningkatkan lagi ilmu seiring dengan peredaran zaman. Sebagai contoh, cara pemasaran perniagaan yang menggunakan teknologi. Akhir sekali, ideologi ini berkelebihan dalam menyusun sistem kefalsafahan seperti ilmu logik dan matematik. Ideologi ini penting bagi mengenal pasti dan membezakan antara baik dan buruk serta penting dalam menyusun sistem ilmu matematik seperti penciptaan formula baru. Kesan buruk rasionalisme. Yang pertama, menyesatkan ilmu umat Islam. Mengikut ajaran agama Islam, perkara ghaib itu wujud dan banyak disebut di dalam Al-Quran serta dibahaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hal ini bertentangan dengan konsep rasionalisme dan dikritik hebat kerana tidak dapat dibuktikan dengan logik akal bahawa perkara ghaib seperti malaikat, jin, syurga dan neraka itu wujud. Oleh yang demikian, rasionalisme berpotensi menyesatkan umat Islam terutamanya mengenai ilmu ghaib. Hal ini kerana tidak mungkin perkara ghaib dapat dijelaskan melalui akal manusia yang terbatas tanpa merujuk Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, merosakkan akidah umat Islam. Rasulullah SAW ada bersabda yang mafhumnya, berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan berfikir tentang zat-zat Allah itu sendiri. Hal ini kerana perkara ghaib dan zat Allah itu tidak dapat dibuktikan melalui logik akal manusia. Oleh yang demikian, terlalu memikirkan perkara ghaib akan membawa ke jalan yang buntu, kemudian merosakkan akidah kerana meragui kewujudan dan kekuasaan Allah. Kita sebagai umat Islam perlulah menjadi hamba-Nya yang taat dan beriman kepada ajaran yang diturunkannya melalui Rasulullah SAW dan kitab Al-Quran. Sebagai kesimpulan, rasionalisme adalah ideologi yang bersumberkan akal sebagai alat pemikiran. Kesan daripada ideologi ini ialah ia menyumbang kepada perkembangan teknologi dan informasi seperti penciptaan telefon. Manakala, kesan buruk ialah penggunaan ideologi yang melampaui batas telah mewujudkan ilmu yang bertentangan dengan agama Islam. Beberapa cadangan yang boleh dilakukan ialah: pertama, individu hendaklah bijak membezakan perkara yang baik dengan yang buruk dalam mengaplikasikan ideologi rasionalisme ini. Seterusnya, tanggungjawab pihak berkuasa untuk mengetatkan undang-undang yang sedia ada dan mengambil tindakan kepada salahgunaan ideologi rasionalisme ini sehingga mencemarkan agama Islam. Akhir kata, rasionalisme masih boleh dipraktikkan dengan syarat ia tidak bertentangan dengan syariat Islam yang akan memberi kesan kepada akidah umat Islam.